Dengar. So can we start with Al-Fatihah? Zulhilmi boleh baca doa? Boleh ada. Ya, baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zulhilmi. So we continue. Okay, before we start our class, ada lagi yang problem tak boleh buka Octave? Class. Lagi? Jadi Fauzan semua dah? Dah Dah boleh buka dah? Dah boleh guna? boleh lah. Anyone? Boleh. Apa? Ada tak boleh? Tak ada So maknanya semua okey dah lah. So, kalau macam tu we proceed to the next chapter which is sorry lah saya solat kejap tadi sebab saya keluar makan dah. Bila masuk office ni susah sikit. So last week we finished with the chapter 1. So now we continue to the chapter 2. Saya dah share ke belum textbook tu dalam Google Classroom? Belum. Apa tak ada orang bagi tahu dalam group tu. Saya kata saya nak share, lepas tu saya lupa. Saya share sekarang lah. Textbook. Okay, dan cuba tengok dalam your classroom. So for before midterm, kita akan guna GILAD ni. GILAD A. Boleh buka? So kot ada nak study kan? Doktor, Ya? kawan saya yang duduk blok 6 dia kata wifi tak okey. Tak malah. Yang duduk blok 6. Oh ya ke? Saya duduk blok 5 Blok okey dapat 6 wifi. Fatimah Azahra. Ya. Oh ya Diorang ke? Kalau dia turun pergi kafe bawah, tak boleh juga? Tak pasti.
kat Kalau bilik macam lagi tu. berapa orang yang duduk kat blok 6 tu? Kawan saya 4 orang je satu bilik tu. Yang lain tak So tahu. 4 orang tu tak dapat lah nak online. Diorang tak dapat masuk lagi sebab connection lost. Oh ya ke? Memang daripada last week pun macam tu juga Tak, hari ni je. Oh, hari ni ingatkan. Macam mana tu? Nak suruh datang CTS pun dah lewat dah ni kan. Siapa tu? 4 Fatin Rafika, Raina. 4 pula. 3. Masalah lelaki tu bukan. Bilik. Dia sebilik. Tak apalah, nanti biar dia WhatsApp saya lah. Tapi dia try je lah dulu. Try selagi boleh masuk tu. Okay. Sikit time. Boleh buka video tak? You all ni saya nak tengok ada kedok orangnya. Boleh? Buka video sekejap. Wujud tak? Pakai baju je. Okay. Yang girl tu pakai tudung lah kan tu buka. Pakai tudung dulu. Sikat-sikat rambut dulu yang lelaki tu. Yalah saya tak kenal, lepas tu tak buka pula video tu. Comel-comelnya. Tutup je korang ni. Kalau buka nanti slow tu. Kena. Sekejap saya nak tengok orangnya. Just for 5 minutes then tutuplah balik. Orang ni memang yang tak pernah masuk kampus lah kan? Belum berpeluang lagi. Dari Matrix lagi. Matrix masuk tak? CFS dah masuk dah kampus Gambang. 2 sem. Masuk kelas lah. Yang tu masuk masuk. kelas. Kampus Gambang belajar dengan Madam Suraya. Hafizah Saidin. Ada? Saya tak. Hafizah Saidin, Madam Suraya. Bahira. Ada? Tak ada? Ada. Madam Bahira ada. Yang tu batch saya lah tu semua tu. Sama belajar dengan saya. Okey, yang ni yang lain tu. Yang tak buka ni. Masalah. So thank you. Okey, ada je yang buka ni. Bagus je pun. Elok je kejadiannya. Lepas tu nak sorok pula muka. Okay, thank you. Okay, kalau nak tutup. Kalau tak nak tutup, lagi elok. Boleh dah saya nampak muka ni. So I shared the entire screen. So can you see this textbook? Yes. Boleh. Okay, so we continue with the chapter. Chapter 1. So kita continue with chapter 2. Defining the array. Okay. So apa maksud array? What is the array? Class. So depend you orang rasa nak buka your own textbook ataupun nak tengok saya punya ni, kita pulang lah. Okay, so nampak? Ke nak saya besarkan lagi?
Okay. Besarkan sikit boleh right? Besarkan sikit doktor. Okay. Okay. So creating a one-dimensional array. Okay. So kita kind of, let's say kita nak calculate for the population data, macam ni. Okay. So bila macam ni, so we need array in either in the horizontal or vertical. Okay. So let's say kalau kat sini year, okay, 1984, 1986 ni dalam bentuk horizontal array lah. Okay, so how? Okay, macam mana kita nak buat? Okay, so dekat sini. Creating a vector from a known list of numbers. Okay, so kalau row macam mana? Row ni apa dia? Kelas. Row ni vertical or horizontal? Horizontal. Ori ni. Ya ke? Horizontal. Horizontal. Are you sure? Row. Betul? Row. Row ni, row. Declare okay, betul? Are you sure? Hori. Horizontal. Horizontal. Okay. So the list of years is assigned to a row vector named year. Okay, so this is for year. Okay, 1984. Okay. So untuk jadikan dia dalam bentuk horizontal, kita just letak okay macam ni lah. Kita panggil apa? Bracket ni kan. Square bracket. Okay. Okay, year equals to, okay, tak kisahlah awak nak tulis YEAR ke YR ke, asalkan kita define as a variable name. And remember, variable name boleh je tulis apa-apa as long as you tak guna yang macam ada specific command dah, macam square root, sqrt, pi, pi. Okay, so tu jangan guna. Okay, so kita guna selain daripada yang command tu. Okay, so this is to make a row, okay, a row array, okay, so dia akan pergi secara horizontal. Okay, kalau nak buat secara vertical, okay, year pun sama juga, cuma kita letak semicolon for each element. Okay, dalam bracket ni adalah elemen lah kita panggil. So to make sure it become the vertical array, so kita kena letak semicolon for each of the element. Okay. Type tak tu? Korang? Sambil saya bercakap ni, korang type lah dekat ni, dekat Octave ni. Ke baru nak buka? Class? Buka dah. Tengah type. Buka ke baru nak buka korang kan? Bukan boleh percaya. Saya bercakap tu sambil korang type tak ni. Ni kan tutorial 2.1. So terus type. Okay, nak membuktikan korang pun boleh type macam ni. Okay, nak make sure. Janganlah tengok je baca nota tak jadi programming sambil tu tangan awak bergerak dekat Octave ni. Type je tengok jadi ke tak. Macam ni. So untuk for row tadi, so make sure ada space. Okay, for each element tu ada space. Okay, baru dia akan jadi macam ni lah. Kita akan nampak the different for each element. Kalau yang ni kita letak semicolon dan space. Semicolon space, semicolon space. So dia akan jadi vertical. Okay. Keluar dekat awak punya Octave. Keluar. Takut nanti tak boleh run pula. Okay, same goes to this lah. Okay, 2, 4, 5 ni pun dia nak tengok dalam bentuk ni. Okay, satu lagi, okay, macam last week lah juga awak tanya apa beza koma dengan semicolon. So semicolon tu akan menjadikan dia vertical, which is in new line. Okay, macam ni semicolon, bila awak letak semicolon dia akan jadi 127, 130 ni new line, 136 new line. Okay, kalau koma sahaja yang ni, so dia still dalam level yang sama, bukan line yang sama. Okay, so another one untuk type for vertical array, so awak letak
bracket and then 245 ni dalam line yang baru. Okay. So still dia akan jadi vertical. Cuba try. Enter 4, enter 5 dan tutup. Okay. Boleh? Boleh. So creating a vector with constant spacing by, okay, ni constant spacing. Okay. So by specifying the first term dengan the last term sahaja. Meaning, okay, macam ni lah. Okay, contoh untuk yang ni. Ni kan awak boleh tengok 1984. Okay, kita tengok pada. Okay, 1984, 1986, 88, 90. So maknanya beza setiap tahun ni berapa? 2. Okay, 2. So 2 adalah spacing. Okay, spacing for each year. So kita boleh nak type short je. Kita akan letak the first term which is 1984 and the last term is 1996 and the spacing is 2. So kita type macam tu saja dah akan keluar macam ni. Akan keluar this result. Okay. Which is we only use the first term and the last term. Sebab contoh macam ni boleh type lagi lah setakat ada berapa ni. 7 je term kan, 7 je elemen. Kalau ada 100 elemen awak nak buat, nak tulis satu-satu memang dot lah kan. So kita akan guna this command. Okay. M is the what? M is the first term, spacing is the Q, okay, the last term is N. Okay, so cuba buat untuk yang year tadi. Cuba korang buat year ni, yang ni nampak tak? Year tadi, okay, Y-E-A-R, sorry. Year equals to, open bracket. First term tadi apa? 1986. Boleh ke korang? 1984. 84. Okay, nota bertindih ni. Formula ni and then spacing 2 tahun. Last term adalah 1996. Tutup. Okay, enter. Dia keluar sama juga. Which is, kalau awak nak buat banyak sangat, okay, let's say lah year ni, saya buat, let's say dia punya ni, 1984, spacing dia 2, and then sekarang 2021 2020 lah. Tu nampak dia banyak. Okay. Yang ni maknanya berapa je elemen ni. Tak banyak sangat kan. Okay kelas. Faham? Try ke tak tu? Try. So awak boleh guna either awak letak dalam bentuk bracket ni ataupun meanings the brackets are optional. Kalau awak tak guna bracket pun boleh juga. Which is awak just type year equals to 1984 colon 2 lepas tu 1996. So boleh juga. Tak ada bracket pun tak apa. Okay. So ni samalah ni. Okay. Okay, kalau yang ni awak faham lah. First term adalah 1, last term adalah 13. Okay. So dia punya spacing adalah 2. So faham je. Yang ni pun sama juga. Spacing 0.1. Okay, last term 2.1. Okay, kalau yang ni, kelas. Cuba awak type. Z equals to bracket negative 3 colon 7. Okay, so ni apa dia maksud dia? Cuba awak type. Negative 3 sampai 7. So sedangkan awak letak spacing dia apa? So dia akan baca negative 3 as the first term, 7 is the last term. So tak letak spacing, so dia akan jadi secara automatic. Okay, the default is 1, spacing adalah 1. Kalau korang terlupa nak letak spacing dia, so dia akan baca, okay, the programming akan read this command as spacing with the 1. Spacing tu adalah 1. Faham? Faham? Faham. Faham.
Faham betul. Okay, so ni if only two numbers, okay, dari okay, spacing 1. Okay, so ingatlah tu. Okay, then creating a vector with linear equal spacing by specifying the first and last terms and the number of terms. Okay, so meaning that awak boleh define the number of terms juga. Okay, the number of elements dalam. Okay, so variable name, okay, lin space. Okay, yang ni kita akan guna sebagai linear spacing. Okay, so tengok apa beza dia dengan yang tadi. So lin space, okay, first element, last element, kat belakang ni number of element. So awak takkan ada spacing lah. Okay, kenapa? So kita tengok apa beza dia. Okay, cuba type ni. VA lin space 086. Dia akan linearkan spacing untuk number ni. Okay. Contoh kalau dekat sini, okay, kosong. Okay, the first element adalah 0, the last element adalah 8. So number of element adalah 6, 6. Okay, so dia akan kira sendiri to make sure that 0 until 8 akan ada 6 element. So betul lah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nak tengok sikit korang ni buat ke tak ni. Siapa saya tak panggil minggu lepas? Dalila. Dalila boleh show? Apa dia tu? Error in space tu? Bukan in space, lin space. Tu salah tulis. Okay, lin space. Okay, thank you. Okay, cuba yang 08 tu awak tukar pula elemen 10 biji pula. Number of element. Siapa tak lagi? Alia dah? Alia belum. Sekejap. Alia ada 2 orang ke? Alia Razi. Sekejap. Boleh show? Nampak tak? Okay. Okay. Macam tu call number of element 6 tu kepada 10. Nakiuddin. Betul. Boleh show. 4, betul. Oh, awak guna telefon ke? Sekejap. Oh, ni awak try for 10. Yang 10. So memang keluar dapat apa 10 element. 10. Keluar Ada ke? 10 element. 10 elemen. N dia 10. Okay, thank you. Ni Abdullah Ilhami. Belum datang. Show. Tak nampak ke? Tak ada. Tak nampak. Tak ada. Sekejap. Ya, ni saya stay lagi dekat Nakiuddin ni. Okay. So, lin space. Okay. Okay, done. Thank you. Sama. Okay, continue lagi.
So lean space maknanya kita akan linearkan spacing tu according to the number of elements tu lah. Okay, so apa lagi yang beza dekat sini? Okay, so try yang ni. U equals to lean space. Okay, dia buat macam tadi juga. Ada first element, ada last element, tapi tak ada number of element. So secara defaultnya dia akan kira number of element sebagai 100. Banyak ni Cik buat. So kalau tadi default spacing adalah 1. Yang ni default number of element adalah 100. So banyak lah, memang banyak sangat. Okay, dia akan keluar macam ni. Columns 1 through 10 ni maknanya columns 1 ada berapa. Okay, columns 91 ada berapa. Okay, dan so yang ni bila kita tak letak number of element. So dia akan automatically default as 100 element. Okay. Yeah. So 2.2 creating a, apa dia? Yang VA, VB tu random je kan? Oh, Kata dia VA, pakai VB ni. VA, VB ni saja je nama variable name. Right. Thank you. Saja dia lah, suka hati awak nak letak nama apa. Ni vektor A, vektor B maksud dia. Saja dia lah, lepas tu U. Okay, macam kalau kita buat, kalau jawab soalan tu mesti dia dah tulis lah year, population, macam tu. So awak tulis je lah yang tu. Two-dimensional array which is mathematics. So mathematics pula dah matrix. Okay. So macam mana nak buat matrix? Okay. So since tadi kita dah belajar how to write for row and also how to write for the column kan. Okay. So maknanya how to write in terms of the horizontal and vertical. Kalau horizontal kita type je and letak spacing sahaja. Okay, tapi kalau secara horizontal kita kena letak secara vertical, sorry dah pening dah saya. Horizontal kita letak spacing sahaja between the element. Tapi kalau vertical you kena letak semicolon. Okay, tadi kan ingat lagi So to create a matrix, so you have to combine both lah, vertical dan horizontal. Sebab matrix kan ada vertical, horizontal and then secara vertical yang ni bawah. Okay, so this one is 3 by 3 matrix. Okay, 3 by 3 matrix which is awak akan ada 3 row dan 3 column. Okay, so this is for the first row. Okay, for the first row, okay yang ni 5, 35, 43. So yang ni awak hanya letak spacing saja sebab dia akan duduk secara horizontal. So letak spacing saja. So bila dah habis untuk first row, so you akan semicolon to create the second row untuk yang ni 4, 76, 81. Okay, type tak tu? Plus? Baik. Type Ataupun, okay kalau awak malas, yang ni kita letak semicolon sebagai kalau awak rasa malas nak type dalam new line, awak type dalam in one line sahaja. Ni secara one line. So that's why you have to put the semicolon. Okay, sebab awak nak type dalam satu line. Okay, tapi kalau awak nak rajin nak tekan enter, so tak perlu letak semicolon dekat sini kan. Okay, after 8 ni, okay, for the new row, awak tak perlu malas nak letak semicolon, boleh. Tapi awak kena tekan enter dan type new row ni pada new line. Okay, second row new line. Yang ni third row. Ini new line juga. And then jangan lupa tutup bracket. Okay, so dia akan jadi matrix juga. Okay. So ni yang kita belajar minggu lepas, which is kita define the variable. Okay, we define the variable and then dalam untuk matrix ni dia buat dalam bentuk soalan, equation. Okay, so dia ni adalah apa ni? 2 by 3. 2 by 3 matrix, betul? Betul. So again,
Koma ni saja je nak mengconfusekan korang, which is tak letak koma pun tak apa, you just letak spacing sahaja. Okay, tak letak koma pun tak apa. Ni saja je nak bagi tahu the function of comma tu sama juga dengan spacing sahaja. Okay, so ni dia nak bagi, sebab you dah define what is E, what is H, what is CD. So E adalah 3, so automatically dia baca sebagai 3. CD multiply with the H, okay, so 6 multiply 4, 24, okay, bla bla bla. Okay, tak payah buat lah, yang ni panjang pula cerita. Ni pun sama juga, dia combine semua yang korang dah belajar tadi. Yang ni yang first out belajar tadi, apa dia ni? Ni maksud dia apa? This is for the first row sebab ada semicolon kan. So ada semicolon, semicolon, semicolon. So ada berapa row? 1, 2, 3, 4. Ada 4 row. Okay. So ni maksud dia adalah apa? First element space by 2 until last element is 11. Element 11. First 1, last 11. 2 ni adalah spacing. Okay, ni pun sama juga. 0 first, 25 last element, 5 is the spacing. Lin space pula ni adalah apa? 10 apa? First term. First last term, 60. last term, Ada last 6 term. elemen. Elemen ada 6. Okay, so yang ni tarik sahaja. Okay, 6, 7, 2, 4, 3, ni. So faham Faham. So zeros, ones and I. So yang ni memang kena hafal juga. Okay, to make sure you will make it short lah. Okay, tak perlu awak type 0, 0, 0 ni untuk for each row and column. So tak perlu. So zeros ni menandakan semua elemen dalam matrix tu adalah kosong. Okay. So kosongnya, so dekat sini awak akan tulis 3, 4 which is matrix 3 by 4. You akan ada apa ni? 3 kolom dengan 4 row. 3. Apa dia ni kelas? Betul pening dah saya nak baca kat korang. 3 row 4 kolom. 3 row 4 kolom. Okay. So ones pula ialah okay, semua elemennya adalah 1. Zeros, ones and I. So kalau zeros meaning semua elemen dalam matrix tu adalah 0. Kalau ones pula semua elemen dalam matrix tu adalah 1, 1 kan. Kalau I pula adalah, kita panggil apa ni sebenarnya nama lain kepada I ni? Identity. Yes, identity matrix. Okay. So I, sebab kita tahu dia akan jadi identity matrix. So kalau untuk I, which is identity matrix, okay, kolom dan row adalah sama. Okay. So that's why hanya satu nombor je diperlukan, which is 5 by 5, 3 by 3 matrix, 4 by 4. Okay, so you just put one number only, which is 5. So yang ni meaning that identity matrix for 5 by 5 matrix. Okay. Bergerak dah tu. Awak punya octave tu. Bergerak. Ya. Gerak. Okay. Sambil-sambil ni, sambil-sambil type Sambil cakap ni sambil korang type. Testing juga. Okay, notes about variables in MATLAB. Okay, transpose. Okay, transpose ni ialah transpose adalah belajar kan? Korang dah ambil linear algebra kan? Ya. Dah. Mm-mm. Dia switch. So Row dengan kolom. row dengan kolom. Okay. Yang row akan jadi kolom, kolom akan jadi row. Gitu. Cuba buat yang ni macam simple. So make it for C. So you have to define first for C. Okay, so C asalnya macam ni. So D tu akan jadikan C transpose. Transpose for C. So letak tanda ni. So asalnya 2, 21, 41 ni ke bawah, sekarang dah jadi ni.
Try ke tak tu? Saya tengok sikit. Darwish. Darwish, just share. Tak buat lagi, baru tulis. Tak apalah sambil menulis dah awak share. Macam tu. Dah start tak tahu. Terbuka. Macam tu. Dia keluar sendiri kan diagonal matrix tu? Dia automatically keluar diagonal matrix. So that's for I once. Okay, thank you. Siapa lagi saya tak panggil? Amir. Muhammad Amir. Amir? Mana tadi Amir tadi? Ada ke orangnya? Ada. Just share. Korang jap, kenapa 75 student ni ramai benar korang ni? Bukan ke 70 je? Saya masuk 2 device. Oh, 2. Aina lagi, siapa lagi masuk 2? Saya. Oh, ramailah masuk 2 device, okay. Kejut saya 75 ramai. Okay. Siapa ni? Amir. Zeros. Ini zeros. Mana once I tu? Yang buat yang mana ni? Oh, ni transpose. Sorry. Mana? Saya sempat buat yang tu Tak apalah sambil naik. Saya nak tengok. Okay. D equals to C D. Tak kisahlah T pun. C transpose. C transpose. Okay, enter. Okay, so T adalah transpose C. Okay, C transpose. Okay, thank you. Thank you. Nampak? Macam ni? 2.5 lah ni. Array addressing. So kita nak address the array. Okay. Dalam bentuk vektor ke apa? Okay. So elements in an array either vector or matrix. Doktor tengah tunjuk screen yang mana? Tengah tunjuk buku tu kan? Kenapa tak keluar? Jangan nampak gemit. Sekejap. Still nampak aku gemit. Okay. Ni nampak dah? Export dah. Alright. Okay. So for vector tu yang straight line je lah macam ni. Okay. Kalau matrix tu matrix. Okay. So meaning that array yang kita guna adalah either we want to address in terms of vector or matrix. Okay. Okay. Untuk vector, okay. So kita let's say kita nak pilih which element dalam vector ni. Let's say punya vector adalah okay yang ni. Okay.
elemen dalam vektor 35, 46, 78, okay, 23, 5, 14, 81, 3, 55. Okay, so sekarang you want only the vector element number 4. So what is the element number 4? Okay, so awak tak nak fikir dalam ni, awak just type VCT ni dalam kurungan 4. Enter, dia terus keluar nombor 23. Okay. Dan pula kalau awak rasa nak ubah awak punya vektor ni, VCT ni, okay, VCT dan awak nak assign a new value, maknanya oh ya Allah tersalah type lah dia punya vektor. So nak tukarlah elemen dekat nombor 6 ni, nak tukar ke nombor yang baru. Elemen yang ke-6 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat yang nombor 14 ni saya nak tukar nombor lain. So we have to put macam ni juga, VCT kolom bracket 6, okay, but equals to 273. Okay, then tekan enter, dia akan bagi vektor yang baru. Okay, semua sama kecuali elemen number 6 tu asalnya berapa tadi? 14, dapat tukar jadi 273. Ni kita nak ubah. Okay. Dia punya command ni pun kita boleh guna juga. Okay, vektor elemen number 2 tambah dengan elemen number 8. So, kita nak tambah macam tu saja, so dapat jawapan dia. Command lain pun boleh guna juga. So ni meaning that elemen number 5, yang ni apa dia maksud dia? Kuasa. Power kan. So elemen number 5 power of elemen number 8. Okay, plus square root of the element number 7. Okay, so terus dapat jawapan. Buat dah ni? Tak? Tengah buat. Nampak tak ni? Okay. So this is vector tadi. Susahlah pula bila saya buka muka surat baru, dia hilang dah yang tadi. Boleh juga buka your own textbook. Saya dah share dalam Google Classroom. Betul? Ya. Kalau kalau kita macam operation tu kan, tapi vektor tu tak ada. Macam contohlah kita buat vektor 1 tambah vektor 20, tapi kita tak assign vektor 20. Tak ada lah. Oh, Let's say macam ni, awak nak letak elemen number 1 plus elemen number 20 yang tak wujud tu. Cuba awak buat. Contoh yang ni, type dulu vektor ni. Okay, VCT 1 plus VCT 20. Tengok keluar apa. Keluar apa? Dah siap ke type ni? Vektor ni dah siap dah? Out of bound. Out of bound. Out of bound 1 times 5. Keluar. Sebab memang dia tak buat, dia tak ada lah, dia tak wujud lah. Okay, so maknanya takkan keluar jawapan lah kan? Okay. Okay, kelas. Okay, betul, okay. Okay. Betul, keluar out of, siapa tanya tadi? Keluar macam tu dapat. Dapat jawapan? Tak, dapat out of bound lah. Okay. Macam tu. Okay, so this is kind of operation lah we can do for the element in the vector. Okay, next dalam bentuk matrix. Tadi dalam bentuk vector, so sekarang dalam bentuk matrix. So dalam bentuk matrix pula, okay, matrix ni dia ada number of row and column. So kalau vektor tadi senang je kita type elemen nombor 2, elemen nombor 8. Okay. Sebab dia memang in horizontal line je. Tapi matrix ni we have horizontal and vertical line. So whenever we want to take any element dalam ni, awak kena assign
dia punya number of row and number of column. Okay. So contohnya dekat sini matrix 3 by 4 matrix. Okay. Type dulu yang ni kelas. Nampak ni? Saya besarkan lagi. Nampak kelas? So we have this matrix, okay, 3 by 4 matrix. So korang rasa nak ambil elemen nombor berapa? Okay, elemen pada apa ni? Oh yang ni dia nak assign new value dah. Okay. So dia nak assign new value pada sebab ada tanda sama dengan 20 kan? Maknanya pada 3, 1. 3, 1 yang mana? 13. Dekat third apa ni? Third First column for third row. Right? Yeah. Okay, third row and first column. So dekat sini lah. So dia nak ubah yang nombor 13 ni kepada 20. So awak kena nyatakan column dan juga row. Okay. Ni dia buat operation dia lah. Operation dia which is okay, elemen pada second column, second row, fourth column tolak dengan first row, second column. Dapatlah negative 9. Betul tak? 2, 4 ni kat mana? 2, 4 which is 2 tolak dengan 11. 2 tolak dengan 11. Korang baca betul-betul lah column and row tu. 2 tolak 11 dapatlah negative 9. Betul? Betul. Okay, using a colon. Okay. Colon ni lah ni. Nota bertindih ni kita panggil colon. Okay, a colon can be used to address a range of elements in a vector or matrix. Okay. So, refers to elements M through N of the vector VA. So, maksudnya apa dia ni? Kelas. Yang ni kita for a vector macam saya cakap tadi lah. Okay, arrays kita ada 2 jenis. Okay, 2 types. One vector, second matrix. So whenever we want to use any command, awak kena consider dia tu adalah vector ke matrix. Okay, so yang ni kita nak using colon for the vector. Okay, so okay, awak punya vector adalah macam ni. So ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so sekarang dia nak awak create vector yang baru which is U. Tadi V kan? So vector U only consists of element from 3 to 7. Okay, elements 3 through 7. Okay, maknanya 3 apa dia? Starting here. 3 to 7. 7 sini. So untuk vector U adalah 8, 12, 34, 2, 50. Okay, sebab dia nak dari elemen 3 hingga 7 sahaja. Okay. Type tu tu. Type. Okay, for a matrix, okay macam ni. So apa dia maksud dia? Colon, comma, N. So which is refers to the, okay. M tu adalah, okay. Columns adalah M, N, tengok sini you akan guna M, N, P, Q. So apa benda tu M, N, P, Q? Okay, so kita tengok contoh lah. Okay, let's say ni. So type dulu yang ni boleh kelas? Just kita nampak. Nampak ni? Sorry, this one. Saya bagi masa type matrix ni. Tutorial 2.3. Nampak kelas? Boleh? Nampak. Type dulu. Yang ni berapa ni? 5 darab 5 by 6 matrix. Type dulu nombor tu.
Yang ni boleh tak korang type dalam bentuk yang mudah untuk korang? Apa dia yang mudah untuk korang ni? Kai MQN. Dalam bentuk MQN tu. So matrix A equals to 1 column 2 colon 11 semicolon, lepas tu space. Ini pula 2 12 semicolon space 3 18 koma pula semicolon 4 24 semicolon 5 30 bracket. Boleh dah? Kalau you nak type sesuatu ni memang panjang lah So you terus define first element and last element dan juga dia punya spacing. Okay, kelas? Okay. Okay, so dia nak create a new, yang ni a new matrix ke new apa ni? Define a column vector B. Okay, dia nak vector je lah. Okay, which is one line sahajalah. From the elements in all the rows of column 3 in matrix A. So ni maksudnya apa? Dia nak pada column 3. Column 3, mana column 3? Kelas? Column 3. 5, 6, 9. Yang ni ke bawah. Sorry. Ke bawah ni lah. Ke bawah nombor 5 ni. This is column. You have to remember lah. Ni column. Okay. Yang ni row. Okay. So yang ni sebab yang depan ni adalah row. Okay. Yang depan ni adalah row So after the before colon adalah row, after colon adalah column. Okay, colon dengan column lain Column, korang saya dah pening dah. Column yang ni. Colon tu yang ni nokta bertindih ni. Okay. So this one dia cakap okay for matrix C dia nak dalam matrix A tu hanya ambil dekat row tu. Row tu sajalah. Row tu. Okay, which is this one. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faham? Okay. Kalau ni pula. Okay. Make sure selepas awak type ataupun kalau yang ni sebelum. Okay. Sebelum yang ni sebelum kolom awak kena letak koma baru letak kolom yang ketiga. Kalau yang ni pula before row tu awak letak kena after you type number of row yang kedua baru letak koma baru you letak colon ni. Colon ni tujuan dia adalah untuk membezakan row dengan kolom. Okay, row belah kiri, kolom belah kanan. Okay, yang ni pula dia nak 2 and 4 which is dan dia ada koma dan sebelum colon. Okay, bukan bermaksud yang ni bukan yang ni bukan kolom yang menentukan row and column. Okay. So this one maknanya dia nak kolom 2 hingga 4. Okay, 2 hingga 4 maknanya kalau tengok matrix ni 2 kolom yang kedua, kolom ketiga, kolom keempat. So dia akan baca 2 hingga 4 sahaja yang ni. So that's why dia keluar yang ni sahaja. Faham kelas? Faham. Okay. Okay, so this one, apa dia ni? Apa yang korang faham yang ni? Row 1 sampai 3.
kolom 2 sampai 4. 1 sampai 3, 2 sampai 4. Dan 1 dan Create a 3. matrix F from the elements in row 1 through 3 and columns 2 through 4. Okay, yang ni. Mana dah saya ni? So dia akan baca columns 1, 2, 3 and then 2 to 4. Row, okay, row 1 to 3 and 2 to 4. So yang ni saja kan? 3, 5, 7. Betul tak? Okay. Kenapa dia dah tak ada colon? Okay, kita refer kepada yang ni. Kan saya cakap tadi kalau sebelum colon ni noktah bertindih ni, okay, sebelum belah kiri noktah bertindih adalah row, belah kanan noktah bertindih adalah kolom. But if we are using kedua-duanya macam ni, so dia hanya dibezakan dengan koma sahaja yang ni. So maknanya sebelum koma adalah colon, adalah row, selepas koma adalah kolom. Okay. Sebab kalau korang nak letak lagi noktah bertindih dah pening lah sebab banyak sangat noktah bertindih. Okay. So remember yang ni. Kan keluar dalam midterm kan tak boleh jawab. So ingat Sudah siap type ni? Sudah. Since this one tak boleh save kan. So make sure nota korang ni korang print screen lah apa yang korang dah type dalam command window ni. Boleh save ke tak? Kalau tak silap saya tak boleh save yang ni. Okay, so nanti dah habis kelas awak print screen letak dalam Microsoft Word. So senang later nak study macam mana. Okay, can we go next? Boleh. Okay. Create a vector V with elements berapa ni? 11. So kita nak buat macam mana? Macam mana ni? You have to define only the spacing je lah. Okay, spacing saja dan you akan dapat 11 elemen. Create a vector U from the 3rd, the 5th and the 7th row, 7th through 10th elements of V. Okay, so yang ni. So faham je kan korang yang ni kan? Hello? Faham. Sambil type Sambil type tu. So this one pun you dah memang faham sangat. So we want to create a 4x7 matrix. So for the first row macam ni. Okay. First element 10, last element is 4. So the spacing is -1. So dia keluar lah macam ni. Yang ni ones maknanya dari elemen 1 hingga 7 ni semua 1. Okay, kalau zeros semua kosong. Yang ni MNQ tu lah. Semua dah jelas kan. Okay. Laju sangat ke? Sempat ke korang ni? Tak sempat. Cuba dulu. This one. Let ya.
Dah? Sudah. Beres kelas? Beres. Semua okay? Can we proceed? Dapat korang laju So next is the adding elements to existing variables. Okay, maknanya kita nak tambah dalam elements yang ni. Okay, contoh. Okay, yang ni kita pergi pada vektor dulu. Okay, so vektor korang yang ni. Okay, so yang ni nampak tak? Dia saja je dia buat, tak ada spacing. Okay, first element adalah 4. First element 1, last element 4. So bila dia tak letak spacing, dia akan baca secara default. Spacing adalah? Satu. Okay. Dia kurang. Okay, so adding 6 elements starting with the fifth. Okay, so betul lah fifth sebab asalnya DF ni ada 4 sahaja elemen. So sekarang dia nak tambah elemen kelima hingga 10 daripada DF ni. So you have to define DF. Dalam kurungan nak tambah elemen 5 ke 10. Okay, elemen 5 ke 10 tu adalah, okay, first element adalah 10, second element adalah 35 dan spacingnya adalah 5. So keluarlah macam ni. Ni. Spacing 5. So betul lah 10, 15, 20, 25, 30, 35. So first element 10, last element 35. So dia nak tambah. Asalnya vektor ni ada 4 elemen. So sekarang dah jadi berapa ni? 10 elemen. Okay, faham? Faham. Define vector AD with 3 elements. So saja ni. Okay, so assign a value to the 8th element. Ni tertiba je. Sedangkan vektor AD ada 3 je elemen. Tertiba dia suruh tambah pada elemen yang ke-8. Which is, dia ada 3 tapi suruh tambah ke-8. Elemen yang ke-8 ialah 4. Okay, so dia boleh, cuma elemen yang ke berapa ni? 4, 5, 6, 7 akan jadi kosong sebab dia tak define. Okay, dia cuma define untuk elemen ke-8 sahaja iaitu 4. So yang asalnya 3, so yang ke-4, 5, 6, 7 akan jadi 0 ni. Sebab you tak define for the element before 8 tu. Before each element tu. And then assign a value to the fifth element of a new vector. So ni awak tak ada define AR tadi kan? Tadi cuma AD dengan DF. So awak tak cakap pun AR tu vektor apa dia. So tak ada. So awak cuma letak tiba-tiba AR adalah elemen yang kelima dia adalah 24. So dia akan terus run which is elemen kelima memang 24. So elemen 1 hingga 4 tak ada. So dia akan automatically jadi 0. Okay. Okay. Elements can also be added to a vector by appending existing vectors. Two examples are, maksudnya apa? Dekat elemen tu dia boleh tambah a vector by appending existing vectors. So asalnya 3, 8, 1, 24. Okay. Tiba-tiba dia nak tambah, dia nak jadikan
new vector. Dia nak tambah vektor baru, okay. Macam tadi kita nak tambah new element dalam vektor ni kan yang atas ni. Sekarang kita nak tambah vektor baru, okay. Asalnya vektor RE, okay. Dalam RE. Lepas tu kita pun define vektor G. So dalam vektor baru K and H mengandungi vektor RE dan vektor GT. So dia akan terus letak, okay, yang ni adalah vektor RE. This one is vektor GT. Okay. Lepas tu dia onboarding lah KNH. KNH ni maksudnya KN horizontal. So now dia nak dalam bentuk vertical pula. KN vertical. So dia letak RE transpose. Transpose kan akan jadikan yang bentuk horizontal jadi vertical. So RE transpose and GT transpose. So jadilah semua dalam bentuk vertical ni. Okay kelas. You all salin ke ni? Salin. Salin. Cepat? Tak apa, saya tunggu dulu. Maisha nak panggil seorang boleh? Dua orang. Siapa saya tak panggil lagi ni? Fauzan tadi tak panggil lagi. Fauzan, saya tunjuk buat apa tu. Tunjuklah buat apa tu. Share. Fauzan? Ya, lepas tu kenapa? Mana awak punya KNH dengan apa pasal LOL tu? No, now kita nak tengok letak LOL. Okay, then you have the okay, so LOL, GT. Nak tahu kenapa awak punya tak jadi error? Awak tak ada semicolon. Betul? You don't have the semicolon. Cik Taib. Tengok sama dengan pun dah tertinggal tu. Sama dengan KNV sama dengan transpose semicolon GT transpose. Okay, tutup. Enter. Okay, thank you. Hasha? Rasa macam dah panggil dah Hasha last week. Betul Hasha? Aina Nadirah dah? Saya dah panggil? Belum. Belum. Silakan. Saya baru masuk KNV, Doktor. Masukkan KNV. Okay. So how? Okay, KNV. Bukan. E transpose. Semicolon. Okay. Okay, thank you. Okay, so we move to the next.
Sikit lagi ni dah 2 point berapa dah ni. Adding elements to the matrix. Okay, sama jugalah. Okay, define. Okay, 2 by 4. Okay, yang ni tak payah. Oh, tak apalah, saya nak tengok juga. So, first you type the matrix. Mana? Tak perlu ni korang. Sama juga ni. Dia tambahkan matrix. Okay. Dia tak tambah elemen dia tambahkan terus. Macam tadi dia bukan tambah elemen juga, dia tambahkan vektor. Okay, vektor within vektor. So sekarang kita nak create new matrix. So kita tambah matrix dalam matrix asal. Okay, so let's say E lah. Yang E ni, yang ni. Okay, saya percepatkan je. Type je yang E adalah yang ni lah. Tak payahlah tulis yang ni. So, we have E. Then K adalah I3 which is identity matrix with 3 by 3 matrix. So now new matrix for G hasil gabungan matrix E dan juga matrix K. So keluarlah macam ni. So dia jadi 3 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 by 7 matrix. Doktor, Ya. apa jadi kalau kita letak semicolon antara E dengan K tu? Dia letak bawah ke matrix K tu? Antara E dengan K. Dia akan pergi ke bawah. Cuba buat dulu. Buat dulu E dengan K, dia akan jadi secara horizontal kan. Kalau awak letak semicolon, dia akan pergi ke bawah. So nanti dia akan jadi 6 by 4 matrix. Dia tak boleh. Betul tak? Dia kata mismatch. Mismatch. Kenapa? Dimension mismatch. Sebab awak lebih besar. Kena pakai KI byte kot. Sebab dia tak sama. Sebabnya I awak 3. So dia tak samalah. I kan 3 sedangkan yang ni ada 4 kolom. Betul? Try je lah. Awak try, maknanya awak try tak jadilah kan. So meaning that you have to had the same number of column. Okay, yang ni tak apalah sebab sama number of row, right? Ada 3 row. Betul? So that's why awak boleh sambungkan matrix. Ini je. Okay. Dan ni pula apa? Ni kita nak tambah zeros. Okay, so it's the same thing. Okay, this is the matrix. Okay, 2 by 3 matrix. Okay, then you nak tambah pada assign a value to the 4, 5 element. Okay. 4 and 5 element which is 17. Okay, so akan menjadikan, okay, dekat row 4, column 5, awak nak tambah nombor 17. So yang the rest of the row and column akan jadi 0. Okay, sebab tiba-tiba awak nak tambah 17 dekat sini. So the rest ni akan jadi 0. Okay, then assign a value to the 3, 4 element of a new matrix. Okay, so sama juga yang ni. Sama je ni. BG ni adalah matrix yang baru, tak ada berkaitan dengan AW. Okay, so dia akan jadikan the rest of it adalah 0 kecuali yang ni 15. So tadi kita dah buat dah kan. Now deleting elements. Nak delete macam mana? Okay, untuk delete, okay, so mula-mula of course you have to define the vector. Okay, yang ni dia define vector. Okay, yang ni untuk vector. Kalau untuk matrix pun, okay, you have to define matrix first. Lepas tu awak cakap awak nak delete kat mana. Okay, so untuk delete dia punya command only bracket yang kosong ni. Okay, empty bracket ni. Nampak tak? So untuk elemen yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 which is 55 ni. So you nak eliminate kan 55 ni. Okay. So which is elemen yang ke-6. So KT, okay, vector KT ni kena letak. Okay, elemen 6 I want to delete. So you have to put empty bracket. So dah delete dah, tak ada dah nombor 55 ni within 3 to 23.
Oh tak ada dah. So yang ni pun sama juga, dia nak elemen 3 hingga 6. So 3 hingga 6 mana? Yang ni. Sampai sini. Mana kelas 3 hingga 6? Dekat matrik yang Kelas. kita baca. Itulah yang itulah. Okay. Dia baca the latest matrix. Okay. The latest matrix yang before dia awak nak assign. So dia akan baca yang baru ni. So 3 hingga 6 adalah bla bla dekat sini. So delete yang ni 40, 65, 3 and 23. So terus dia jadi 15 dekat sini. Faham? So same goes to the matrix. Okay, cuma matrix ni macam tadilah, we have to define now number of row and column. Kalau vector, you only define it which elemen yang awak nak delete. So sebab tu satu nombor je. Yang ni 3 hingga 6, elemen 3 ke 6. Tapi for matrix, you have to define which column and which row. Okay. So command untuk delete pun still sama, which is empty bracket ni. Okay. So tak apalah, nak salin juga ke ni? Nak salin ke yang ni? Tak apalah tak payah salin Okay. Built-in functions for handling arrays. Okay, so ni memang awak hafal dia, awak baca sendirilah. Okay, saya just go through very fast. Okay, sebab dah 3.25 dah. For length A, okay, length ni kita nak kira length tu number of element dah sebenarnya. Okay, so untuk vector A ada 1, 2, 3, 4 elemen. So you just, tapi first awak mesti define lah what kind of matrix ataupun vector. So ni vector A, okay yang ni. So kenapa dalam buku ni dia letak semicolon? Saya dah ajar last week. Kenapa saya letak Tak semicolon? nak baca lagi. Tak nak display. Tak nak baca. Kalau tak, nanti dia akan display result. A sama dengan 5, 9, 24. So benda yang sama. Sedangkan yang jawapan yang awak nak adalah length, not the matrix, not the vector A. So letak semicolon, okay? So tengok pada yang ni pun tengok dia lupa nak letak semicolon. So tengoklah bila awak tekan enter, dia akan keluar balik matrix ni. Okay. So tapi tak apalah sebab matrix kita nak tengok bentuk dia kan, which is 2 by 5 matrix. Okay. So size A tu adalah dia nak cakap 2 by 5. Okay. Untuk matrix dia akan keluar size matrix tu lah 2 darab 5 matrix. Okay, M multiply with 5. Kita nak reshape pun boleh. Tengok nak reshape matrix pun boleh. Okay. Which is asalnya dalam bentuk 2 by 3. Sekarang dah jadi 3 by 2. Awak reshape matrix tu. Diagonal maksudnya. Okay, diag ni. D-I-A-G-V. Okay. Vector V macam ni. So awak nak letakkan dia dalam bentuk diagonal. Diagonal ni menyerong ni kan 7, 4, 2. So dia akan automatically dia akan jadi matrix. Okay, sebab kita nak letak bentuk dalam ni. So the rest of the bahagian yang kosong ni akan keluar elemen 0. Okay. Diag A pun sama juga. Okay. Okay, so yang ni pula dia adalah matrix. Okay, asalnya matrix. Okay, bezanya sebab yang ni adalah vektor. Kelas jangan terlupa beza vektor. Kalau vektor, for vektor, kalau guna diag, dia akan tukar dalam bentuk matrix. Tapi untuk matrix pula, kalau awak type diag A, okay, diagonal A, dia akan hanya ambil diagonal dalam matrix A ni, which is 1, 5, 6, 1, 5, 9 ni sahaja. Okay, so diag A adalah 1, 5, 9. Faham tak? Beza vektor dengan matrix. Command yang sama, which is diag ni, D-I-A-G, D-I-A-G, okay. Command yang sama tapi different result for vector and matrix. Okay, faham kelas? Okay, so this is a problem. Tak adalah, dah habis lah. Creating a matrix.
Ni problem je kelas. Sudah habis dah ni saya rasa ni. Oh, strings and strings variables. Okay. So sempat lagi tak kelas? You all ada kelas? Ada kelas ke? Kelas Ada. keempat. Pukul 4 So sekejap saya rasa yang ni je lagi string ni. Tak ada dah jadi problem. Okay, saya habiskan string sikit lagi boleh? Boleh? Dah mengantuk dah Boleh. Boleh sikit je. Sikit je lah. So this is what tadi apa tadi? Oh ni problem. Problem tak adalah, problem tu dia rewind balik apa yang kita dah belajar tadi. Okay, strings and strings as variables. Okay, string is an array of characters. It is created by typing the characters within single quotes. Okay, contohnya apa dia? Saya tak nak baca, saya nak tengok contoh je. Okay, let's say, okay, this is the string. A equals to, okay, you have to put ni lah, quote ni, single quote ni. Okay, dia akan baca sebagai, okay, FRTY8. Okay, pretty 8. B, my name is John. Okay, macam ni. So macam kita nak type command, tapi kalau command kita letak apa? Last week saja. Comment. Percent kan? Okay, percentage. Yang ni kita bukan comment. Okay, yang ni kita nak letak string. String tu sebenarnya ayat. Okay, ayat B. Okay, let's say, okay macam ni. So A equals to, sekejap biar saya type sini. A equals to hello. So kita enter. So B equals to class. Okay. So C equals to A plus B. So akan keluar, sorry ni dia baca benda lain. Sorry. Ni dia dah baca A dengan B before this. Okay. So sebenarnya saya nak tambah A. Okay, nanti dia akan combinekan string A dengan B. Okay. Tak apa, saya letak kat sini dulu. So dalam A ni, dalam elemen ni, okay, B, sorry class, okay. So B ada my name is John Smith. Okay, my name is John Smith. So dia nak B yang keempat, apa dia? Okay, B keempat maksudnya apa dia? N. N tu apa dia? Karakter Dia yang akan baca daripada sini. Okay, character within. Sebenarnya string ni, okay, string ni ayat, tapi every word, okay, every huruf yang tulis ni dikira sebagai elemen dia. Okay, elemen kepada string tu. So even space ni pun dia include as the element. So bila tulis B4, dia akan baca elemen 1, 2, 3, 4. So elemen yang keempat adalah N. N ni. Tak boleh nak tunjuk ni, okay. So space ni pun include as the element. Okay, so that's why dia baca sebagai N. Okay, B12. So kira lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So J is the 12th element. Okay. So yang ni pula elemen 12 hingga 15. Okay. So maknanya my name is, yang ni kita nak suruh apa? Assign new character to the string tadi. Faham kelas? Faham. Hello kelas. Faham. Okay, saya tahu dah lebih 2 minit. Okay. So faham So ni macam tadi jugalah sebenarnya string ni cerita yang sama macam matrix and vector, which is kita nak tengok elemen ke berapa. Okay. So ni pula dia punya command lebih kurang sama dengan vector sebab dia dalam straight line je kan. Nampak tak? Macam vector je. Okay, sebab kalau matrix kena ada number of column and row. So ni dia cuma ambil number of element dalam tu, dalam string tu sebab dia sama macam vector. Okay. So now dia nak change, okay, dalam string ni pun kita boleh change. My name is Bill Smith. So dia nak tukar John kepada Bill. Okay, B-I-L-L. So dia letak kat sini.
So kena calculate dulu John ni berada pada elemen yang keberapa. So J 12, 13, 14, 15. So that's why we change pada elemen 12 to 15 kepada perkataan Bill. So the new string will type as the my name is Bill Smith, not John Smith anymore. Okay? Boleh? Boleh. Boleh kelas? Okay, so this is string in terms of the matrix. Okay, dia pun cakap strings can also be placed in a matrix. Okay, tadi string dalam bentuk vektor. Dah pening lah saya. So strings can also be placed in a matrix. So macam mana nak buat? Okay, so you akan ada string 1, string 2, string 3. So maknanya you akan ada 3 ayat dalam line yang baru, which is okay, contoh macam ni, student name, satu line, and then John Smith, lepas tu grade berapa. Okay, so this is how we type dalam bentuk kita panggil sebagai matrix lah. Okay, ada dalam 3 row. So ni ada 1, 2, 3, 4 row. Okay, yang ni ada 4 row, which is, tapi kita panggil sebagai string, kita tak panggil matrix. Okay, sebab dia adalah ayat. Okay, faham kelas? Faham? Any question? Boleh ke so far? Boleh. Boleh. Okay. So for today saya tak dapat lagi bagi. Nanti saya tengok saya nak bagi assignment sampai mana. Saya rasa saya dah boleh bagi assignment dah yang. So I will give you first assignment, nanti saya letak dalam Google Classroom. Okay, dah. Okay class, so I will give about 1 week lah to finish the assignment. Okay, to submit the assignment. Solo ke grouping? Solo lah. Personal buat dah. Individu. Individual. Okay. Kalau assignment memang saya akan bagi individual. Kalau projek baru kita akan buat dalam group. Okay, so kita akan ada 5 assignment. So you have to submit all lah assignment for the individual assignment. Okay, I think that's all for today. Thank you. Thank you bertahan sejam lebih. Okay, so I think that's all. Can we close our class with Astaghfirullahaladzim? Any question? No. So jangan lupa I attend, rasanya dah lebih dah ni. Doktor, kelas hari Jumaat tu start 8.30. So memang datang hari ni 63 je.